Oke, hello guys. Oke guys, saya sebagai vokalis dalam Kugiran Music. Nama saya Jack Bosku. Oke guys, apa ya? Aduh, aku tak boleh guys. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, pertama sekali terima kasih kepada rakan-rakan family yang support kami sebagai Kugiran Music dekat YouTube channel. So, hari ini kita nak buat review mengenai latar belakang program kami dan apa alat-alat instrumen yang kami pakai. Okay, so perjalanan kami bermula pada di suatu petang. Saya lepak di rumah rakan Cik Aris. So bila saya datang rumah dia tu, saya ternampak dia mempunyai 2 biji gitar, gitar akustik. Dan sambil-sambil kita lepak tu, saya try lah main gitar beliau. Dan tiba-tiba datang dia punya satu feel lah, mengimbau kembali zaman-zaman persekolahan lah. Okay, so saya try main. Rasa macam seronok pula kan. So nak jadikan cerita, saya pinjam dia punya gitar, bawa balik. Lebih kurang 1 minggu jugalah. So mula 1 minggu kita main, lagu-lagu pun banyak dah lupa dah masa tu. Bayangkan gap antara masa sama sekolah sampai kita baru start ni lebih kurang 15 tahun. Saya tak pegang gitar. Start daripada kampung, naik ke KL kerja, memang dah tak main gitar. Okay, so kat kampung dulu pun bukannya expert pun, main-main macam tu je. Lagu pun lagu yang senang-senang lah. Okay, so bila kita dah rasa dapat feel tu, so start dari situ saya mula beli gitar pertama saya lah. So lepas 15 tahun, gitar akustik. Okay, dinama AK. Ini belakang ni. Okay, so selepas 15 tahun berhenti main gitar, dan saya ambil keputusan untuk belilah gitar ni. Okay, jenama AK. Okay, so gitar akustik. So bukan apa, sebab bila kita pinjam gitar orang, feel dia agak kurang lah. So saya ambil keputusan pada awal tahun ni, bulan 2 kalau tak silap, saya beli satu gitar akustik ni lah. Okay, dan bila kita ada gitar akustik dan punya pick up ni lah, so masa tu lah tercetusnya idea kita nak buat cover untuk YouTube. Okay, so ini percubaan yang pertama lah. Okay, so kita dah ada 2 rakan saya, Mama Aris dan saya sendiri, mengimbau kembali sejarah persekolahan dulu masa bujang. So kita carilah lagu-lagu, sebab nak ingat balik memang dah totally boleh main basic, tapi dah selalu lama tu, jari-jari pun dah keras lah. Dah jari gemuk. Tengok gemuk. Ni rakan saya cakap, tekan kod tak tahu kod apa. Ini sebab jari dah besar, badan pun dah besar. So kita fikir-fikir bila kita nak buat cover tu, first kita nak buat akustik lah. Akustik punya cover. So kita ada, saya pemain lead, dan Haris main rhythm. Okay, tapi 2 tu suara tak berapa nak merdu lah. Okay, so kita terpaksa mencari rakan-rakan lain lah, untuk menambahkan kita punya instrumen, untuk lengkapkan kita punya group.
bila sampai dekat kilang, kita memikirkan untuk mencari vocalist. Okey, dan kita jumpa seorang rakan lah. Sama tempat kerja juga. Okey, so kita dapat vocalist yang pertama, iaitu saudara Taufik. Dia mempunyai suara yang tinggi lah. Kalau bawa lagu tinggi-tinggi tu memang kita tak jangkakan lah. Suara dia memang padu. Tapi dia ni pemalu sikit lah. Pemalu sikit orangnya. Dan kita fikir-fikir mungkin kita nak buat miming menggunakan suara beliau, dan kita record berasingan lah. Dalam masa kita berbincang tu, saya berdua dengan Haris berbincang pada waktu rehat di tempat kerja, dan kita memikirkan untuk masukkan instrumen drum. Okey. So pada mula-mulanya sambil-sambil kita bersembang ni, lepas itulah kita start berjumpa dengan kita punya drummer sekarang, iaitu Encik Helmi lah. Okey, so kita beritahu kita nak buat cover lagu dekat YouTube, tapi nak cari pemain drum. Okey. Dan masa itulah Helmi cakap, saya boleh main drum. Okey, so macam kita ni, kita dah kenal lama, tapi kita tak dedahkan dengan muzik ni, so kita tak tahu seseorang punya kelebihan. Okey. Dan di mana masa tu Helmi menunjukkan ada satu application, iaitu Real Drum. Okey, menggunakan application dekat handset, dia menggunakan tu main dekat handset lah. Okey, dan kita tengok tempo okey, dia punya intonasi semua okey lah. Okey, dan on the spot Helmi cakap dia pernah pergi jamming lah. Okey, di kawasan sini ada satu jamming, dan beliau terus ajak kita cuba dekat jamming lah. Okey, dan permulaan selepas 15 tahun pergi ke jamming. So ceritanya macam ni pula. So selepas 15 tahun, kali pertama saya sendirilah join untuk pergi ke jamming. Okay, so ini tanpa ada plan, balik kerja, Helmi cakap kita pergi jamming, terus booking, dan kita main dekat jamming. So nak tahu apa jadi? Okay, so cerita pasal jamming selepas 15 tahun. So bayangkan, masa tu ada 3 orang je, saya, Haris dan juga Helmi. Dan position masa tu, Helmi macam biasalah main drum, Haris main bass, dan saya sendiri bermain lead. Dan masa tu hanya 3 orang, so saya ambil position 2 position lah, main lead dan juga main sebagai vocalist. Kita ambil 1 jam masa tu, dan bayangkan seorang ke kiri, seorang ke atas, seorang ke laut, semua ada. Okey, so memang hari tu lebih kurang 1 jam tu, rasa tak ada satu lagu yang kita dapat complete lah. Okey, sebab yalah, memang kita dah lama tak praktis, dah lama tak main lagu, dah lama tak pergi jamming, memang macam tu lah keadaannya, dengan tak cukup forumnya. So memang ke laut lah masa tu. Okey, so masa tu kita masuk tu, kita tanya antara satu sama lain lah, nak main lagu apa. Okey, so lagu yang pertama kita main masa tu, kalau tak silap, lagu Hidup Bersama. Tu lagu masa daripada dulu sampai sekarang pun, kalau pembukaan memang kita main lagu tu lah. Sebab untuk mengenangkan balik kita punya nostalgia masa zaman-zaman kita sekolah dulu. So lagu tu lah paling senang pun nak bawa. Okey. Okay, so selepas
kita main jamming lah. Dekat studio Pak Mael tu kita ada ambil gambar dan saya post dekat dalam Facebook lah. Okey, so bila post dalam Facebook tu baru kita tahu ramai rakan-rakan di tempat kerja yang sama pernah juga pergi jamming lah. So dia orang pun lebih kurang macam kita, macam saya. Dah lama tak pergi ke jamming lah. Okey, so kebanyakannya masa bujang-bujang ni semua kaki-kaki jamming juga lah. Okey, dan pada situ baru ada seorang rakan ni recommend kita punya bass, iaitu Abdul Wazir. Okey, pemain bass untuk kegiatan muzik ni. Dan situlah sejarah penemuan ataupun permulaan kita punya bass player lah. Okey, so seperti biasa bila kita dah jumpa dengan Saudara Wazir ni, kita bagi tahu untuk pergi jamming lah. Maknanya kita nak sambil kita jamming, sambil kita menguji lah kelebihan beliau. Tapi alhamdulillah kebanyakan masa tu semua boleh kata main basic je lah. Kalau masa tu Wazir main bass tu memang seketul-seketul je. Okay, so Wazir pun sama lah, dia dah lama tak bermain music. Dan masa tu pun agak okey sikit berbanding sebelum ni. Sebab dah ada bass, masa tu Haris main rhythm, saya main lead, dan juga Helmi macam biasalah kita punya drama. Dia dalam ramai-ramai tu dia paling kurang sekali lah, terkucil. Agak profesional juga lah ni Abang Helmi kita. Okay, so masa tu kita pergi berlima, termasuk dengan Taufik lah. Taufik sebagai vokalis pada hari tu. Dan kita perform seperti biasa, tapi ada improvement sikit lah. Okay, dan daripada lama kelamaan tu kita dah feel tu sampai dah bukan sampai, feel tu datang balik. Maknanya kita teringat masa mula-mula dulu kita jamming zaman-zaman sekolah tu. So mengimbau balik sejarah tu, kita punya minat tu dah menjadi makin gairah lah. Okay, dan boleh kata hampir setiap minggu kita start pergi ke jamming. Ku tidak lupakan janjimu di waktu pertemuan kita dahulu, hidup bersama di sampingku. Okay, tu nak jadikan cerita pada satu minggu tu. Kita masa tu saya, Haris, Wazir dan juga Helmi. Okay, kita boleh perform untuk hari tu. Maknanya masih kekurangan vocalist. So disitulah titik permulaan kita bertemu dengan kita punya vocalist. Kali pertama kita orang invite Jet untuk jadi kita punya vocalist pada hari tu. Dan kita ada beberapa lagu yang kita dah listkan dan kita bagi Jet untuk study lah. Tapi itulah, nak jamming petang tu, tengah hari tu baru bagi tahu dia punya lagu-lagu lah. Okay, so bila sampai dekat jamming, okay, so macam biasa saya ambil posisi masing-masing lah. Okay, dan Jet hari pertama follow kita orang untuk jamming lah. Okay, tapi alhamdulillah disebabkan mungkin mempunyai bakat daripada lahir lah. Okay, so Jet ni dapat menyesuaikan diri. Pui. Macam mana sebut lah? Menyesuaikan diri. Okay, so Jet ni salah seorang boleh kata juara lah. Bukan boleh kata, memang terbukti juara karaoke di competition dekat kita punya tempat kerja lah. Okay, dan mula-mula Helmi ada ajak beliau lah. So masa tu saya agak sebenarnya 50-50 lah untuk ajak Jet dan juga Syaril ni. Sebab first kali saya sendiri lah ada sedikit rasa malu juga sebenarnya. Kita ni perform tahu je lah ke laut kan, masih tak cun. So kita risau-risau lah ajak member lain. So dia cakap nanti apalah ni, main pun ke laut. So saya pun ambil keputusan juga, cakap kat Helmi, kita try dulu cari orang lain, ajak kat Taufik. Kalau Taufik tak ada, so kita terpaksa juga lah panggil Jet untuk jadi kita punya vokalis pada hari itulah.
Alhamdulillah Jack ni dia mudah menyesuaikan diri dan agak friendly lah. So orangnya kecil tapi suaranya memang besar lah, memang terbaik. Okay, so apa yang start pada itulah kita gaming dan okay, Jack pun boleh follow kita orang. Dan soalan cukup mas Jack tanya, nak tahu apa dia? Lepas ini. Okay, so soalan cepu mas yang Jack tanya pada kita orang, so bila nak gaming lagi? Oh, so masa tu saya nampak kat situ dia punya effort lah. Maknanya dia sendiri tanya bila nak gaming. Okay, so mungkin salah satu dia seronok dengan kita orang sebab kita orang ni main santai-santai. Lepas tu lagu yang kita bawa pun tak terlalu berat lah. Okay, dan daripada list masa tu kalau tak silap ada 10 lagu lah kot. Masa tu kita dah list down dan Jack ada tunjuk satu gambar di mana dia menulis lirik dalam satu buku, menulis sendiri lirik untuk lagu-lagu yang kita dah listkan lah. So kat situ saya nampak dia punya komitmen lah. Maknanya dia sanggup tulis sendiri pakai handwriting lagi. Okay, so tak payah nak buka, nak print, tak payah dia tulis sendiri. So kat situ saya nampak first kali dia punya komitmen untuk team ni lah. Okay, so seterusnya macam mana kita menemui kita punya pemain rhythm, iaitu Aiman. Okay, so macam mana kita bertemu dengan Aiman? So Aiman ni cara penemuan dia, cara penemuan dia agak berbeza sikit lah. Okay, so Aiman ni juga bekerja di syarikat yang sama dengan kami, tapi cawangan yang berbeza lah. So macam mana kita jumpa Aiman? So pertama sekali dia melalui saya punya adik lah. Okay, adik saya Muhammad Fikri ataupun orang panggil dia Ayai lah. Okay, Ayai Hiroshi. Okay, so macam mana disebabkan Ayai kita jumpa Aiman. Ayai ni tanya kat mana beli gitar dan gitar apa yang sesuai lah. So untuk maklumat, Ayai ni dia memang tak pernah pegang gitar. So masa saya dulu bujang-bujang, masa sekolah pun dia tak tercenderung ke arah tu lah. Okay, so saya ni selalu pergi main gitar, lepak-lepak, tapi Ayai ni tak tercenderung ke belah tu lah. Dan dia bertanya macam mana nak beli gitar apa sesuai. So saya tanya kenapa nak beli gitar. Okay, sebab sebelum ni saya tak pernah nampak dia punya minat mengenai muzik instrumen ni lah. Okay, dan saya dapat tahu anak beliau lah. Okay, Raisha nama dia. Dia cakap nak request dia papa dia main gitar untuk dia, seperti mana saya mainkan lah lagu Happy Birthday. Okay, so Ayai ni nak memenuhi permintaan anak dia, dia pun beli gitar. Okay, so saya puji satu je Ayai ni, di mana dalam masa tak sampai 2 minggu saya rasa, so dia dah boleh main kod basic punya kod lah. Okay, so yalah, berbanding macam zaman-zaman saya dulu, nak cari kod tu memang kena sendirilah. Okay, belajar cari orang senior-senior ajar. Tapi sekarang ni semua di hujung jari, buka YouTube boleh belajar daripada YouTube. So Ayai ni boleh kata cepat tangkap. So dalam diam lah, dia dah beli gitar akustik juga, jenama Chord. Okay, so start pada tu dia banyak bertanya lah kepada saya macam mana nak main basic punya music, basic chord, lagu-lagu apa yang senang nak dibawa lah. Dan Sabtu tu selalu juga lah, kadang-kadang 2 minggu sekali saya akan pergi rumah beliau dekat Jinjang sana, dan saya akan bawa gitar saya. Masa tu kita praktis bersama lah. Okay, sampai baru-baru ni beliau dah berpindah dekat Rawang. So masa tu saya pelawar lah, maknanya masa kita pergi gaming, kita ajak dia sekali lah. Okay, so masa pergi gaming tu dia cakap, dia pun sama, dia post, saya ada post
dekat Facebook dan tag Ayai ni. Dan masa itulah Aiman ada komen, okey, dalam post saya tu, sebab dia ada friend dengan Ayai, dan dia cakap daripada video tu lah nampak Ayai ni tengah tercari-cari lah kod kan. So Ayai ni boleh kata masa tu mungkin pertama kali lah dalam semua hidup dia pergi ke gaming. So sebab kalau kita praktis kat rumah ni kita boleh santai-santai perlahan-lahan, tapi bila gaming yang lain ni boleh kata dah agak stable masa tu, dan Ayai ni macam tercari-cari lagi lah kod. Dan adalah komen daripada Aiman ni, dia cakap Ayai masih tercari-cari kod. Dan saya nampak masa tu komen tu lah, tapi saya tak balas lagi chat dia. Dan dalam perjalanan minggu kedua, kalau tak silap, Ayai ikut yang minggu kedua, dan masa nak balik tu dia cakap yang komen dalam Facebook tu, dia cakap Aiman tu lah, dia pun selalu juga pergi gaming, tapi dah lama stop sebab dia pun dah tak ada geng lah. So saya ada pelawak Aiman lah. Okay, kalau free boleh join kita orang untuk pergi gaming lah. So masa tu saya tengok dia punya profile picture dekat Facebook dia punya DP kan. Dia ada pegang gitar satu warna biru. So saya cakap kat Ayai ni, Aiman ni power main gitar tak dia? Sebab kalau dia power sangat jangan ajak lah. Sebab saya ni pemalu orangnya. Okay, so segan lah kan, takut sebab kita ni masih tak power lagi lah masa tu. So kita deal. So seperti biasa, ada satu minggu tu kita panggil Aiman untuk join sekali lah kita punya gaming. Maknanya kita dah hampir complete lah semua. Okay, kita ada backup untuk rhythm. So Aiman punya position rhythm lah masa tu. Okay, so mungkin saya pun akan minta Aiman untuk main lead. Okay, sebab nampak dia ada potensi kat sana lah. Okay, so boleh main lead, boleh main rhythm, so kita boleh tukar-tukar lah. Sebab saya ni sebenarnya lebih prefer pada main rhythm. Sebab macam saya kat tadi lah, jari gemuk-gemuk. So agak tak laju jugalah kalau nak main lead. Okay, so apa yang saya nampak dekat Aiman ni, so dia punya komitmen lah. Okay, nampak dia boleh main, boleh ikut tempo, dan ada satu dua lagu tu dia boleh main lead lah. So senang kata Aiman ni pun tak ada masalah untuk main lead sebenarnya. Okay, so situlah daripada situlah bermulanya sejarah penubuhan kita punya tim ni. Maknanya pemain drum Helmi, pemain bass Wazir, pemain rhythm Aiman, penyanyi kita Jet, dan saya sebagai lead. Okay, so kenapa 5 orang ni yang saya tetapkan lah? Okay, so jawapannya kita tunggu. Okay, so kenapa 5 orang ni yang berada sekarang lah? Okay, so macam saya cakap tadi, setiap orang ni dia ada komitmen dia sendirilah. Okay, so macam Haris dia ada komitmen dia sendiri, macam Taufik pun dia ada komitmen sendiri, Syaril dia businessman punya. So nak tahu apa dia punya business, nanti saya taruh dekat dia punya komen. Nanti anda boleh PM beliau lah, sebab dia ada business. Dan hanya 5 orang ni lah yang saya pilih di atas dia punya komitmen untuk grup ni dan disiplin diorang. Kugiran Music. So kenapa kami memilih Kugiran Music? So selepas 15 tahun kita stop pergi gaming, dan masa kita mula-mula main dekat gaming Pamael tu, kita buat satu grup lah, grup WhatsApp. Dan masa tu tak ada tajuk lagi lah grup tu. So kita bincang-bincang, kita taruh Kugiran Pencen. First kali kita taruh Kugiran Pencen lah dekat grup WhatsApp tu. Disebabkan dah orang kata dah umur dah meningkat ni, baru nak start balik kan.
So tu yang kita gelarkan Kugiran Pencin. So idea asal daripada Haris ni untuk buat cover lagu. So saya buat satu channel lah YouTube yang sekarang ni, iaitu #KugiranMusic, di mana terdiri daripada 5 orang ahli pulang kami setakat ni lah. Okey, yang memberi komitmen dan disiplin yang saya amat berpuas hati lah. Okey. Dia bagi asap pula. Akulah. So kenapa Kugiran Pencin kepada Kugiran Music? Okey. So selepas saya buat channel, saya ada berbincang lah dengan ahli pulang yang lain lah. Saya ada bertanya pada Jet lah. Sebab Jet ni dia ada YouTube dia sendiri lah. Dia seorang YouTuber juga. So link pun ada kat bawah nanti. Kita akan masukkan dia punya link. So jangan lupa subscribe Jet punya channel. Dia banyak juga buat cover-cover single lagu lah. Okay. So daripada situ Jet beritahu lah untuk komersialkan kita punya nama ni kena ada namanya sesuai lah. Okay. So mula-mula saya nak taruh Kugiran Music, QU lah, macam ejaan dia macam style sikit lah. Okay, so dah mula Kugiran Band lah, so Kugiran Music, The Kugiran lah. So banyak agak nama-nama yang kita list down. Dan akhirnya kami ambil keputusan untuk memilih #Kugiran Music. Okay, so salah satu sebabnya supaya kalau kita orang search, senang nak jumpa kita punya channel lah. Okay, itu mungkin itu ialah salah satu kita punya ambil berat lah tentang channel ni. Sebab kita faham banyak YouTuber kat luar sana, so kita perlu bersaing lah. Aku tidak lupakan janjimu di waktu pertemuan kita dahulu, hidup bersama di sampingku. Kita rasa nak improve lah. So sebenarnya matlamat saya nak beli gitar elektrik ni masa zaman-zaman sekolah dulu lah. Masa tu memang agak susah masa tu. Kita bersekolah memang duit tak ada lah. So angan-angan, tinggal angan-angan lah masa tu. Tapi selepas saya naik bekerja ni memang tak terfikir lah untuk beli gitar tu. Sebab kita tak ada geng masa kan. So bila dah ada team ni, masa tu saya beli gitar sendiri lah. Gitar elektrik jenama BLW. Okay, so ni kita murah aja. So sesuai lah untuk macam saya ni, untuk newbie lah. Walaupun umur dah tinggi tapi masih newbie lah. Okay, so saya beli online dekat Shopee je masa tu, PKP. So masa tu saya beli dengan M sekali lah. Okay, so masa tu main M. Masa tu efek pickup pun tak ada. So saya pinjam Helmi punya lah. So untuk pengetahuan, so Helmi ni sebelum ni dia pernah ada studio sendiri lah. Studio sendiri, dia ada equipment sendiri. So yang tu nanti kita panggil dia ceritakan lah sejarah dia, mana band dia dulu. Okay. Saya kenal seorang brother ni. Ini adalah first hifu saya dari career drama ni. So Abang Eli, Andy Black. Yes, Abang Eli Andy Black. Itu first hifu saya. Saya belajar ke dia. Dia pernah dera saya. Dia asalkan kaki main pedal ni lebih kurang setengah jam. Tekan pedal, pakai guna double pedal. Ya Allah, memang susah. Bukan senang jadi ahli muzik. Minat tu, kena minat tu ada. Lepas tu saya jamin ke dia, sehingga saya panggil balik kawan-kawan saya ni. Saya buat satu studio kat rumah. WhatsApp studio. Okey, cerita pasal studio. Studio saya tu memang complete set saya beli. Bass, gitar, bagai semua. Tambah pula dengan instrumen kawan-kawan saya yang lain tadi tu. Memang komplit. Siap ada spare lagi. Barang-barang saya tu saya spare. Dan mereka datang dengan barang mereka sendiri. So barang saya tu spare. Saya punya drum Morrison, gitar, bass, stack. Gitar lead saya stack. Nama biasa je lah. Tapi pick up memang dah tukar lah. Okay. So dan beberapa gadget-gadget yang lain. So sampai saya buat satu bilik tu, memang harus terjamin. Sehingga 2 kali. 2 kali kena ambulans sebab ketenteraman awam. Sebab time tu saya pakai drum akustik. Drum saya Morrison. Morrison drum akustik tu
Bila dah 2 kali kena warning, so saya reda lah, saya aku lah memang saya punya salah sebab tak jaga environment. Dan lepas tu kita pun bersurai berpecah semula. Dan lama-lama mereka semua pun dah kahwin, termasuk saya pun dah kahwin, dah berikan rumah tangga, terus tenggelam. Dan saya tak ada harapan, takkan saya main seorang-seorang kan. Lepas tu saya akan buat keputusan, saya nak jualkan saya punya one set. Saya jual tu bukan saya jual kat mana-mana, saya jual kat sifu saya, Abang Eddie. So Abang Eddie Handy Black, sifu saya banyak ajar, saya bagi kat dia. Tak payah kira harga lah, duduk berapa je lah. Dan sehingga dia berjaya buka bisnes sendiri, buka kedai dia sendiri. Alhamdulillah, itu rezeki dia dan ini rezeki saya. Sehinggalah pada satu masa pada Februari 2020, nak kita sejarah ni, Februari 2020, datang semula, bangkit semula. Kita punya orang kata minat dalam seni muzik ni. Saya kenal dengan Lan, saya kenal dengan Haris, saya kenal dengan macam-macam Syahrir dan apa semuanya. Maka muncullah satu yang dipanggil Kugiran Music. Kita start buat cover lagu. Lepas tu ada beberapa shot yang saya buat lah. Okay, kita orang buat dan saya upload dalam YouTube channel. Okay, so yang pertama sekali, kalau tak silap, The Making of Gadisku. Okay, cover lagu Gadisku daripada Search lah. Okay, so kebanyakan lagu yang kita orang dah upload dalam YouTube tu lagu-lagu yang boleh kata terawal lah kita praktis dan masa kita cover main dekat jamming lah. Okay, so untuk YouTube ni macam saya cakap saya banyak belajar dengan kita punya vocalist Jack lah. Sebab dia dah biasa buat YouTube punya video. So banyak yang saya belajar daripada beliau lah. Okay, macam mana nak edit, macam mana nak buat cover, macam mana nak buat poster dan sebagainya. Okay, so daripada situ bila kita naikkan video pertama, so Alhamdulillah sambutan agak menggalakkan jugalah. Daripada first kali daripada kita punya family dan rakan-rakan rapat lah. Okay, so support kita punya channel. Dan daripada situlah banyak komen-komen yang positif dan komen-komen yang membina ataupun feedback lah. Okay, dan setiap komen-komen tu memang kita ambil berat dan kita cuba improvekan. Okay, so daripada segi kita punya equipment, okay, kita punya audio, kita punya video, okay, background dan sebagainya lah. Okay, so daripada YouTube tu mungkin anda boleh tengok lah daripada video pertama kami, kualiti gambar, kualiti video, kualiti background agak serba kekurangan lah masa tu. Okay, maklumlah kita ni tim baru nak up. Okay, mungkin masa tu pun kekurangan equipment lah. Muka sedih. Okay, dan selepas saya beli gitar tu, gitar pertama elektrik lah. Dan saya beli pedal effect lah. Okay, so pedal effect pun saya beli yang untuk beginner punya lah. Okay, mempunyai beberapa efek dalam satu pedal lah. Okay, so low budget dan boleh cover banyak instrumen ataupun muzik lah. Okay, muzik jazz ke rock ke dan sebagainya lah. Okay, so sebab kita pun faham kita pun tak banyak lagu yang kita boleh cover lagi masa tu. Dan efek pedal tu rasa memadai lah untuk buat sementara waktu ni lah. Okay, dan yang paling terbaru lah pada bulan 8. Okay, so gitar ni pun sama, brand BLW. Okay, so cutting Les Paul. Okay, Shopee juga, memang budget punya gitar lah. Saya beli dalam harga 500 lebih. Bukan belilah, ini saya punya orang rumah hadiahkan sempena hari jadi saya. Nampak orang rumah support. Okay, so Alhamdulillah saya punya isteri setakat ni sampai ini apa yang saya buat dia support lah. Okay, so terima kasih kepada isteri Nurul Wahidah. Okay, so dia hadiahkan gitar ni BLW Les Paul punya cutting. Okay, dan pada mula-mulanya gitar ni standard lah, belum ada apa-apa adjustment.
So dalam bunyi pun masa tu kurang lagi lah. Okey, dan baru-baru ni saya buat ada sedikit setup dan tukar dia punya pickup lah. Okey, so saya menggunakan pickup Epiphone. Okey, dan di setup oleh Brother Joe, Joe gitaris. Okey, so nanti anda pun mungkin boleh add beliau dekat, follow beliau dekat dia punya Facebook. Nanti saya hantarkan dia punya link. So Brother Joe ni, satu saya puji dia, memang seorang yang friendly. Lepas tu dia punya setup memang padu. Dan paling penting harga, memang kita boleh berbincang lah dengan beliau. Okey, so nanti kalau mana-mana nak setup gitar ke bass ke, boleh jumpa dengan beliau lah. Dia mempunyai pengalaman hampir 20 tahun lebih untuk setup dan juga repair gitar. Okey, so steady Brother Joe. Okey, so kita menerima semua feedback lah daripada rakan-rakan dan juga family, di mana ada beberapa kita punya equipment lah masih agak stable. Okey, yang paling banyak sekali feedback mengenai kita punya audio untuk vokalis. Okey, so kita faham dan kita akui masa tu memang kita punya audio untuk vokalis ni agak tenggelam sikit. Okey, so kenapa dia tenggelam? So masa tu kita record menggunakan headset. Okey, dan audio kita agak tenggelam untuk vokalis sebab kita punya instrumen ni kita belum buat balancing dia punya audio, dan kita rakam direct daripada handset je lah masa tu. Okey, dan selepas 2-3 cover yang kita dah buat, kita dah upload dekat YouTube, dan kita masih menerima feedback yang sama lah kita punya audio. Okey, dan masa tu saya memikirkan macam mana kita nak dapatkan audio yang clean lah. Okey, so idea tu sebenarnya daripada awal pun saya dah mula berfikir untuk daripada mixer, okey, terus ke mic lah. Maknanya mic tu masuk mixer dan kita terus record menggunakan headset. Maknanya headset tu dia tak open punya sound. Okey, so sebab belum ni kita menggunakan open punya sound lah. Maknanya daripada headset tu dia terus rakam je. So bunyi keliling ni dia akan masuk sekali lah. Bunyi kipas ke, bunyi cengkerik ke, bunyi semut ke, semua masuk dalam tu lah. Okey, dan pada minggu keberapa saya cuba buat audio out menggunakan mixer. Okey, daripada mixer lah. Okey, dan yang terakhir kalau tak silap video untuk cover lagu Ayah tu. Okey, so kalau anda perasan masa tu dia punya audio agak clean sikit lah. Okey, walaupun masih ada feedback audio untuk vokalis masih tenggelam lah. Okey, so masa tu kita dah dapat clear audio, maknanya daripada mixer kita terus record dia punya audio. Tetapi masa tu kita masih ada masalah mic. Okey, di mana mic kita tak boleh direct ke mixer. Okey, masa tu mic kita loop menggunakan modul drummer kita. So maknanya kalau kita nak tinggikan suara mic, kita terpaksa naikkan juga audio untuk drummer. Okey, tu menyebabkan tak balance. So bila kita naikkan mic, maknanya drum pun dia akan jadi over lah, over audio. So masa tu pun ada improvement, tapi kita punya audio masih tak capai kita punya sasaran. Okey, so lepas tu ada juga suggestion lah daripada rakan-rakan untuk banyakkan angle. Okey, so ada 1-2 video yang kita buat angle cam lah, maknanya lead punya angle, drummer punya angle, dan lepas ni kita akan perbanyakkan lagi angle-angle yang lain lah. Sebab kita terpaksa pacak kita punya kamera, kita belum ada fotografer, cameraman kan. So kita pacak kita punya kamera dan kita ambil angle yang berasingan lah. Okey, sama juga dengan kita punya video. Okey, so sebelum ni kita hanya rakam menggunakan handset, dan baru-baru ni lah kita sepakat untuk buat collection dan kita beli satu video cam yang kita guna sekarang lah.
Okey, dan juga kalau tengok kita punya background belakang ni. Okey, so pada awal-awal video kita tak ada background ni. Okey, so macam belakangnya background ni ni disponsor oleh kita punya studio owner. Abang Helmi punya bini. Dia punya wife. Okey, so ni salah satu kita punya improvement lah. Okey, daripada segi background, daripada lighting, audio dan juga audio. Okey. So daripada permulaan perjalanan kami, so sebenarnya kami baru bermula lah. So banyak lagi step-step yang kami perlu hadapi, kami perlu tempuhi untuk insya-Allah menjadi YouTuber yang berjaya lah. Okey, so harap semua rakan-rakan, family, tak kira siapa dapat support kita punya channel. Jadi dengan support daripada anda semua, mungkin memudahkan ataupun membuatkan perjalanan kami ni makin lancar lah. Okey, so kami harap sangat supaya anda semua dapat like, share dan juga komen kita punya channel, dan yang paling penting kali, jangan lupa subscribe. Okey, so tanpa subscribe anda siapalah kami. Okey, dan jangan lupa kita punya channel iaitu #KugiranMusic. Okey, dan kami sentiasa membuat improvement untuk memberi sesuatu yang terbaik untuk anda.